Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 2 ingin membentangkan soalan 2. The trial balance shown below was extracted from the books of Kedai Aima on 31st March 2017. Okay, ini menunjukkan trial balance bagi Kedai Aima pada 31 Mac 2017. Yang pertama, capital as at 1st April 2016, 100,000 ni masuk dekat SOFPI bahagian own equity. Furniture pula 17,020 masuk dekat SOFPI bahagian non-current asset. Motor vehicle sebanyak 40,000 masuk dekat SOFPI bahagian non-current asset. Purchase and sale. Purchase ni sebanyak 82,100 masuk dekat SOCI 2. Sales ni 189,000 masuk dekat SOCI 1. Provision for doubtful debts ni sebanyak 1,650 masuk dekat SOFPI bahagian current asset. Stock as at 1st April 2016 sebanyak 20,530 masuk dekat SOCI 2. Debtors and creditors, debtors sebanyak 17,800 masuk dekat SOFPI bahagian current asset. Creditors pula sebanyak 14,340 masuk dekat SOFPI bahagian current liabilities. Salaries pula sebanyak 18,000 masuk dekat SOCI 4. Okay, seterusnya untuk bank 69,000 kita masuk ke dalam SOFPI bahagian current asset. Cash 2,100 masuk kat SOFPI current asset juga. Borrowing 1,320 termasuk kat SOFPI bahagian on equity. Raise 3,780 termasuk SOCI 4. Untuk features and fittings 33,000 termasuk kat SOFPI bahagian non-current asset. Untuk provision for depreciation motor vehicle 6,000, features and fitting 3,300 termasuk kat SOFPI bahagian non-current asset. Untuk bad debt 170 kita masuk ke SOCI 4. Carriage outward 3,060 pun kita masuk ke SOCI 4. Insurans sebanyak 2,160 akan masuk kepada SOCI 4. Diskaun sebanyak 960 akan masuk kepada SOCI 2. Returns yang 520 akan masuk kepada SOCI 1. Yang 600 akan masuk kepada SOCI 2. Commission pula sebanyak 400 akan masuk kepada SOCI 3. Promotion sebanyak 450 akan masuk kepada SOCI 4. Carrying inward sebanyak 640 akan masuk kepada SOCI 2. Rental sebanyak 4,500 akan masuk kepada SOCI 4. Next. Seterusnya untuk maklumat tambahan. Yang pertama ialah closing inventory was valued at RM 22,490 as at 31 March 2017. So closing inventory ini akan dimasukkan ke dalam SOCI di bahagian purchases expenses dan dimasukkan ke dalam current asset. Maklumat tambahan yang kedua ialah owner took office furniture amounting RM 490 for family use. So furniture ni akan dimasukkan ke dalam owner equity iaitu drawings sebanyak 1,780. Nilai sebenarnya ialah 1,320 yang telah ditambahkan dengan office furniture untuk kegunaan peribadinya. Maklumat tambahan yang ketiga ialah insurance was paid for 1 year ended 30 June 2017. So insurans ni akan dimasukkan ke dalam SOCI di bahagian operating expenses iaitu sebanyak RM 1,620.
Dan nilai insurans repaid of insurance iaitu nilai prabayar dia ialah sebanyak 540 dimasukkan ke dalam soft fee. Okey, seterusnya. Seterusnya, maklumat tambahan yang keempat, monthly returns were RM500. RM500 ini kita akan darab 12 bulan, jadi kita akan dapat RM6,000. RM6,000 ini kita akan masukkan ke soci 4. Lepas tu, RM6,000 itu kita akan tolak RM4,500. Jadi kita akan dapat RM1,500. RM1,500 itu dia merupakan accrued expenses, maksud belum bayar lagi. Jadi kita akan masukkan RM1,500 ini ke dalam soft fee di bahagian current asset. Maklumat tambahan yang kelima, depreciation for motor vehicle and feature and fitting is 10% per annum on reducing balance metal. Maklumat tambahan ini kita akan kira susun nilai. Yang pertama, kita akan kira susun nilai motor vehicle punya itu susun nilai dulu. 40,000 kita akan tolak 6,000, jadi kita akan dapat 34,000. Lepas tu kita darab 10%, kita akan dapat RM3,400. RM3,400 ini kita akan masukkan ke soci 4. Lepas tu kita akan kira feature and fitting punya susun nilai. 33,000 tolak RM3,300, kita akan dapat 2,000. Kita akan dapat RM2,970. Lepas tu kita akan darab 10%, kita akan dapat RM2,970. Lepas tu kita akan masukkan RM2,970 ini ke dalam soci 4. RM3,400 ini dan RM2,970 ini kita akan tambah di bahagian trial balance provision for depreciation, iaitu akhirnya kita akan dapat RM9,400 dan RM6,270. Dua-dua ini kita akan masukkan ke soft fee di bahagian non-current asset. Maklumat tambahan yang ke-6, included in correct award is correct invoice amounting RM550. Correct invoice sebanyak RM550. Dia salah masuk ke dalam correct award. Jadi correct award di trial balance sebanyak RM3,060. Kita akan tolak RM550. Jadi kita akan dapat RM2,510. Correct invoice di trial balance sebanyak RM640. Kita akan tambah RM550. Jadi kita akan dapat RM1,190. Maklumat tambahan yang terakhir, provision of doubtful debt is to be adjusted to 5% of debtor. Debtor di trial balance sebanyak RM17,800 akan darab 5%. Jadi kita akan dapat RM890. RM890 ini kita akan masukkan ke soft fee di bahagian current asset. Lepas tu kita akan bandingkan peruntukan hutang lagu yang kita kira punya dan yang di trial balance punya. Kita boleh nampak dia decrease for doubtful debt. Jadi provision of doubtful debt di trial balance sebanyak RM1,650. Kita akan tolak peruntukan yang kita kira punya, iaitu RM890. Jadi kita akan dapat RM760. RM760 ini kita akan masukkan ke soci 3. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Shakila untuk meneruskan pembentangan. Baiklah, untuk soci, kita mulakan dengan letakkan nama perniagaan kedai Aima, Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 March 2017. Kita ambil daripada trial balance sales RM189,000, letakkan di kolom nombor 2. Kita tolakkan dengan return sales iaitu RM520. Jadi RM189,000 tolak RM520. Kita akan dapat net sales sebanyak RM188,480. Letakkan di kolom nombor 3.
Lepas tu net sales tu kita akan tolakkan dengan cost of goods sold. Cost of Dekat list cost of goods sold ni, opening inventory akan masuk kepada kolom 2 sebanyak 20,530. And then purchase akan masuk dekat kolom 2 iaitu sebanyak kolom first iaitu sebanyak 82,100. Dia akan tambah. Purchase return ni akan tolak sebanyak 600. Discount receive ni pun akan tolak sebanyak 960. So net purchase dia akan sebanyak 80,540. Next. Seterusnya adalah add purchases expenses. Carriage inward. Dekat info tambahan soalan F2 included carriage inward amounting 550. So kita kena tambah dengan 640 dekat trial balance tu. Jadi 1,190. Cost of goods available for sale. Ni hasil tambah dengan 220,530, 80,540 dan 1,190. Dapat 2,260. Closing inventory 22,490. Tolakkan 2,260 tolakkan dengan closing inventory 22,490 dapat cost of sales 79,770. Gross profit tolakkan 188,480 dengan 79,770 dapat 108,710. Lepas tu add revenue, commission, leasing kita dapat RM400 letak kolom 2. Decrease provision for doubtful debt sebanyak 760 iaitu decrease daripada doubtful debt sebelum ni 1,650. Tolak 890 dapat 760. Jadi 400 tambah 760 sama dengan 1,160. Seterusnya ialah less operating expenses iaitu tolak dengan belanja. Dalam operating expenses ni terdapat salary sebanyak 18,000. Kita ambil amount tu direct dari trial balance. Kemudian rates pun sama, ambil dari trial balance sebanyak 3,780. Seterusnya depreciation of fixtures and fitting, kita ambil amount dalam yang kita dah kira dalam maklumat tambahan tadi iaitu sebanyak 2,970. Lepas tu depreciation of motor vehicle pun sama, ambil dari amount yang kita dah kira dalam maklumat tambahan sebanyak 3,400. Kemudian bad debt ambil dari trial balance sebab dia tak ada dalam maklumat tambahan sebanyak 270. Kemudian carriage outward sebanyak 2,510 ni kita tolak dekat maklumat tambahan dia cakap carriage inward ni termasuk dalam carriage outward. So 3,060 ni adalah amount carriage outward. Kemudian tolak dengan carriage inward yang termasuk tu ialah 550. So dapat 2,510. Lepas tu insurance pun sama kita kira dalam maklumat tambahan tadi
iaitu 2,160 tolak dengan 540 dan dapat 1,620. Kemudian promotion kita ambil direct dari trial balance sebanyak 450. Kemudian rental kita kira sebab dalam maklumat tambahan dia bagi tahu setiap bulan kita kena bayar 500 untuk rental. So darabkan dengan 12 untuk tempoh setahun dan dapat 6,000. So untuk dapat net profit ni, gross profit tadi tambahkan dengan revenue, kemudian tolak dengan operating expenses dan kita dapat net profit iaitu untung bersih sebanyak 70,870. Okay, seterusnya kita beralih kepada statement of financial position as at 31 March 2017. Bermula dengan non-current asset. Okay, di bawahnya adalah motor vehicles iaitu sebanyak 40,000 dan ditolakkan dengan accumulate motor vehicles berjumlah 9,400, di mana 3,400 ditambah dengan tambah 6,000 nilai susutnya, dan dapat nilai bersih iaitu net book value of motor vehicles sebanyak 30,600. Okey, seterusnya adalah fixtures and fittings sebanyak 33,000 dan ditolakkan dengan accumulate fixtures and fittings di mana 2,970 tambahkan dengan 3,300 menjadi 6,270 dan kita tolakkan mendapat net book value of fixtures and fittings sebanyak 26,730. Okey, furniture. Perabot ni mempunyai susut nilai 17,020 tolakkan 460 dan mendapat 16,560 dan kita tambahkan semua tu 30,600, 26,730 dan 16,560 dapatlah 73,880 total of non-current assets. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah current asset. Yang pertama adalah closing inventory. Inventory akhir iaitu sebanyak 22,450 diletakkan di bahagian kolom tengah. Selepas itu adalah debtor sebanyak 17,800. Tak ada nilai apa-apa yang ditolak atau ditambah. Lepas itu kita tolak dengan provision for full debts sebanyak 850. Dan nilai yang kita dapat adalah sebanyak 16,910. Selepas itu kita tambahkan bank sebanyak 69,000 yang tiada juga nilai tambah, dan seterusnya kita tambahkan dengan cash sebanyak 2,100 yang juga tiada nilai yang ditambah ataupun ditolak. Selepas itu ada tambahan baru iaitu prepaid of insurance. Kita terlebih banyak iaitu sebanyak yang kita dapat kira semua sebanyak 540. Dah dijumlahkan 22,450 tambah 16,910 tambah 69,000 tambah 2,100 tambah 540 berjumlah 111,040 dan 111,040 ditambahkan dengan tadi yang di atas iaitu total of non-current asset 73,850. Kita dapat total asset kita sebanyak 184,930. Baiklah, seterusnya adalah owner's equity. Okey, seterusnya ialah owner's equity. Opening capital atau awal kita letakkan di kolom tengah sebanyak 100,000 dan new profit kita letakkan juga di bawah dia ialah 70,870 dan 17,000
170,870. Dan jumlahkan semuanya. Okey, so ialah drawing. Drawing kita tambahkan 1,320 tambah 460. Jadi total ni ialah 1,780. Kita letakkan dalam kurungan sebabkan negatif, iaitu drawing. Lepas tu kita jumlahkan semua, iaitu 100,000 tambah 70. Selepas tu ialah 170,870 kita tolakkan dengan yang dalam kurungan tu ialah 1,780. Jadi ialah baki akhir iaitu 169,090. Yang seterusnya ialah current liabilities. Kita letakkan di sebelah creditor, di kolom yang tengah ialah 14,340 dan di bahagian accurate of rental 6,000 tolak 4,500. Kita letakkan 1,500 di kolom tengah. Lepas tu kita jumlahkan semuanya, iaitu 169,090 tolak dengan 15,840. Tambahkan kepada 15,840 dan jumlahkan ialah 184,930, iaitu total of current liabilities. Dan merupakan nilai imbangan. Itu saja daripada kami. Sekian. Nilai imbangan untuk total asset dan total of current liabilities ialah sama. Sekian saja daripada kami semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tak nak balik kan?